Hai, salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam bab 3.2 iaitu sambungan untuk bab 3 iaitu berkenaan isu ejaan dan juga tata bahasa. Ya. Untuk hari ini ataupun dalam video ini kita akan lihat dari segi pembinaan ayat. Ya, pembinaan ayat dalam istilah linguistiknya ia dipanggil sebagai sintaksis. Baik, saya ulang lagi sekali ya. Apabila perkataan sintaksis ini adalah kajiannya lebih kepada aspek pembinaan ayat. Maka pada hari ini fokus topik ataupun video kita pada hari ini adalah lebih kepada struktur ayat, iaitu dari segi pembinaan ayat. Bagaimana sesuatu perkataan itu digunakan, digabungkan dengan perkataan-perkataan lain dan disusun mengikut susunan yang tepat untuk membina ayat yang gramatis. Itu yang dimasukkan dari segi struktur ayat. Ya, proses dari segi pembinaan struktur ayat. Manakala yang kedua iaitu dari segi penghubung ayat bermaksud dua ayat dasar. Ya, dua ayat dasar ataupun ayat yang paling mudah digabungkan dengan menggunakan kata hubung untuk menjadi satu ayat. Ya, maka dalam bab 3.2 ini kita akan fokus pada struktur ayat dan juga penghubung ayat. Baik, topik perbincangan dalam bab 3.2 akan lebih khusus kepada pengenalan sintaksis, apakah yang dimaksudkan dengan sintaksis, subjek dan predikat, perkara yang paling asas setiap pengguna bahasa harus tahu dalam membina ayat. Okey. Yang ketiga iaitu pola ayat dasar. Yang keempat, susunan ayat, jenis-jenis ayat, ragam ayat dan juga bentuk ayat. Ya, ini adalah bahagian-bahagian yang kita akan fokus untuk bab 3.2. Baik, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sintaksis. Sintaksis merupakan bidang ilmu yang mengkaji bentuk, struktur, binaan atau konstruksi ayat. Yang bermaksud di sini ataupun secara ringkasnya untuk memudahkan kefahaman pelajar yang menonton video ini, sebenarnya sintaksis merupakan satu bidang yang mengkaji peraturan dan susunan kata dalam sesuatu ayat. Ya, biasanya dalam proses pembinaan ayat ini, ia melibatkan proses yang pertama iaitu penggunaan kata dan gabungan kata-kata untuk membina frasa yang betul. Contoh frasanya iaitu anak saya, botol air, ibu. Ini frasa biasanya boleh terdiri daripada satu kata ataupun lebih daripada satu patah perkataan. Dan yang lebih penting di sini, frasa biasanya hanya terdiri daripada subjek ataupun predikat. Saya ulang, frasa biasanya terdiri daripada sama ada subjek ataupun predikat. Ya, dalam slide seterusnya saya akan terangkan dengan lebih jelas. Dan proses yang ketiga iaitu klausa. Okey, di bahagian klausa ini bermaksud kita akan gabungkan dua frasa yang berlainan membentuk satu ayat. Okey, dalam proses klausa ini kita akan gabungkan dua frasa untuk membentuk satu ayat. Ya, dan peringkat yang terakhir iaitu proses pembinaan ayat. Maksudnya di sini kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan daripada frasa ini digabungkan untuk menjadi klausa dan terakhir sekali baru kita dapat membentuk satu ayat yang tepat. Ya, selain itu, selepas kita sudah membina satu ayat, kita perlu kenal pasti apakah jenis ayat tersebut, apakah bentuk ayat tersebut. Ya, maka kita akan lihat juga dalam bab ini jenis-jenis ayat dan juga ragam ayat.
Baik, seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, proses pembinaan ayat melibatkan susunan kata-kata menepati hukum tata bahasa. Baik, kita lihat sekali lagi proses pembinaan ayat melibatkan frasa, klausa dan akhir sekali baru kita dapat membentuk ayat yang gramatis. Okey, frasa. Frasa biasanya terdiri daripada subjek ataupun predikat. Dia hanya terdiri daripada sama ada subjek ataupun predikat. Hanya terdiri daripada satu sahaja. Ya? Dan frasa dalam bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis, iaitu frasa nama. Contohnya, ibu saya, monyet itu, rumah saya. Ya, ini semua adalah frasa nama. Frasa kerja melibatkan aktiviti kerja, melibatkan gerakan. Ya, contohnya makan nasi, membeli kereta. Ini semua adalah frasa kerja. Dan frasa adjektif biasanya kita boleh menggambarkan perwatakan seseorang. Contohnya sangat pandai, sangat tinggi. Okay? Dan frasa sendi biasanya melibatkan penggunaan kata sendi. Contohnya di Sunway. Daripada nenek saya. Penggunaan kata sendi dan ia biasanya terdiri daripada predikat. Ya. Dan yang seterusnya, proses yang seterusnya ialah klausa. Okey, klausa kamu perlu teliti di sini. Klausa terdiri daripada subjek dan predikat. Saya ulang, klausa terdiri daripada subjek dan predikat. Tetapi, klausa tidak menggunakan hukum tata bahasa yang tepat. Maka, ia tidak ada intonasi yang jelas. Okey, apa yang dimasukkan dengan hukum tata bahasa? Iaitu, sesuatu ayat mesti dimulakan dengan huruf besar. Ya, dan diakhiri dengan tanda baca yang betul. Baru kita dapat memahami apakah yang cuba dimaksudkan dalam ayat tersebut. Ya, apabila ayat tidak menggunakan hukum tata bahasa yang betul, maka ia tidak ada intonasi. Bila sesuatu ayat itu tidak ada intonasi, maka ia tidak dapat memberikan maksud yang jelas. Ya, faham ya? Saya harap kamu dapat bezakan apakah yang dimasukkan dengan frasa dan juga klausa. Okey, peringkat yang terakhir iaitu ayat. Okey, ayat sama sahaja penggunaannya dengan klausa, tetapi ada perbezaannya. Perbezaannya apa dia? Ayat terdiri daripada unit pengucapan yang tertinggi. Ayat merupakan unit pengucapan yang tertinggi. Bermaksud, ayat mempunyai ataupun dapat memberikan makna yang jelas, makna yang lengkap kepada pembaca. Dan ayat dimulakan dan juga diakhiri dengan tanda baca yang betul, maka ia mempunyai intonasi yang sempurna. Ya, saya harap kamu faham. Dan seterusnya kita lihat contoh di sini. Okey, contoh saya berikan contoh kata ada perkataan ya, perkataan cantik, kereta, sangat dan juga ayah. Daripada 4 perkataan ini, saya hendak gabungkan menjadi frasa. Okey, frasa pertama di sini kereta ayah. Ia merupakan subjek. Ya, frasa nama. Contoh ya, saya daripada 4 patah perkataan tadi, saya dapat membina 2 frasa. Saya dapat membina 2 frasa. Contohnya frasa pertama, kereta ayah. Iaitu subjek. Frasa nama. Frasa kedua iaitu sangat cantik. Ia merupakan predikat dan dari segi frasanya, jenis frasa apa dia? Frasa adjektif. Okey, dan peringkat ketiga iaitu klausa. Daripada 2 frasa ini, saya gabungkan menjadi 1 klausa.
Dan apabila anda melihat, saya gabungkan frasa pertama dan frasa kedua menjadi satu klausa yang berbunyi seperti kereta ayah sangat cantik. Tetapi ia tidak mempunyai intonasi yang sempurna. Sebabnya apa? Sebab tidak dimulakan dengan huruf besar yang betul dan juga tidak ada intonasi di akhir klausa ini. Maka ia dikenali sebagai klausa. Dan peringkat yang terakhir iaitu ayat. Ayat yang sama, kereta ayah sangat cantik. Bila anda lihat, ia dimulakan dengan tanda baca yang betul dan diakhiri dengan tanda baca yang sempurna, iaitu tanda titik. Dan dia mempunyai intonasi yang tepat. Dia merupakan ayat penyata. Saya menyatakan kereta ayah sangat cantik. Ya? Ini ada contoh kedua di sini. Okey, contoh perkataan menyiram, datuk, sedang, pokok. Ini ada 4 patah perkataan di sini. Daripada 4 patah perkataan ini, saya dapat membentuk 2 frasa. Okey, frasa pertamanya apa? Datuk, yang terdiri daripada subjek. Dan datuk merupakan dia tergolong dalam frasa nama. Frasa yang kedua iaitu sedang menyiram pokok. Sedang menyiram pokok dia tergolong dalam frasa predikat. Dia merupakan predikat dan merupakan frasa kerja. Dan daripada dua frasa ini, dua frasa yang berbeza ini, saya gabungkan untuk menjadi klausa. Datuk sedang menyiram pokok. Bila anda lihat kenapa dia merupakan ataupun tergolong dalam klausa, anda mungkin dah dapat jawapannya. Sebab ayat ini tidak dimulakan dengan tanda baca yang betul. Tidak menggunakan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda baca yang betul. Tidak ada nokta ataupun tanda seru ataupun tanda soal. Maka kita tidak dapat tentukan apakah yang cuba dimaksudkan. Sama ada ia menyatakan sesuatu ayat penyata ataupun dia sedang tanya soalan. Betul kan? Okey, dan peringkat terakhir barulah dia membentuk ayat yang sempurna. Kenapa? Sebab ayatnya datuk sedang menyiram pokok dimulakan dengan huruf besar yang betul dan menggunakan tanda baca yang tepat. Kita dapat memahami, ini satu perbuatan ya, datuk sedang menyiram pokok. Dia menyatakan apakah yang sedang dilakukan oleh datuk. Ya, okey, so saya nak ringkaskan di sini proses pembinaan ayat. Kata-kata disusun menjadi frasa dan frasa-frasa digabungkan untuk membentuk ayat. Ya, saya harap kamu faham. Baik, sekarang kita akan lihat aspek subjek dan predikat yang dapat membantu membina satu ayat yang gramatis. Okey, ayat yang sempurna mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Ingat, ayat yang sempurna mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Ini adalah formula subjek tambah predikat, baru kita dapat membentuk ayat yang sempurna. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan subjek? Subjek ialah unsur yang diterangkan. Dan biasanya subjek terdiri daripada frasa nama. Ya, biasanya kita menerangkan frasa nama. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh ayat. Dan predikat ialah unsur yang menerangkan subjek. Okey, biasanya predikat akan menerangkan subjek. Dan biasanya predikat terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi. Ya, mari kita lihat contoh subjek dan predikat yang dapat membentuk satu ayat. Baik, subjeknya di sini baju Jason. Baju Jason. Kalau anda lihat baju Jason ialah frasa nama, subjek, betul kan? Frasa nama.
Dan predikatnya ialah menerangkan subjek ini. Sangat besar. Dan ayat ini, apabila kita gabungkan subjek dan predikat, dia menjadi baju Jason sangat besar. Ya, predikat menerangkan subjek. Okey, kita lihat contoh ayat yang kedua. Datuk. Datuk ialah frasa nama. Okey, frasa nama. Predikatnya membaca surat khabar. Predikat di sini menerangkan apakah yang sedang dilakukan oleh subjek. Apabila saya gabungkan kedua-dua subjek dan predikat ini, dia menjadi Datuk membaca surat khabar. Ya, maka anda perlu ingat subjek ditambah digabungkan dengan predikat baru kita dapat menghasilkan satu ayat yang sempurna. Baik, tadi sudah pun kita lihat untuk membina sesuatu ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Ya, baru kita dapat membentuk ayat yang dramatis. Sekarang ini kita akan lihat pola ayat dasar. Baik, ayat dasar adalah ayat inti ataupun ayat yang paling mudah yang dapat membantu untuk membina ayat-ayat yang lain. Okey, contohnya ayat dasar ialah ayat yang paling sederhana, ayat yang paling mudah. Okey, dalam bahasa Melayu terdapat 4 pola ayat dasar. Saya ulang, dalam bahasa Melayu terdapat 4 pola ayat dasar. Dan biasanya pola ayat dasar ini adalah gabungan subjek dan predikat. Gabungan subjek dan predikat. Dan tipsnya saya hendak bagi di sini, biasanya subjek terdiri daripada frasa nama. Okey, kita lihat pola yang pertama iaitu frasa nama digabungkan dengan frasa nama. Ya. Dan pola ayat yang kedua iaitu gabungan frasa nama dengan frasa kerja. Dan pola ayat yang ketiga iaitu frasa nama digabungkan dengan frasa adjektif. Dan pola yang keempat iaitu frasa nama digabungkan dengan frasa sendi nama. Okey, di sini saya tunjukkan contoh-contoh frasa untuk frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif serta frasa sendi. Okey, kita lihat contoh frasa nama. Ayah saya, rumah itu, pegawai bank. Ini adalah frasa nama. Okey, frasa kerja contohnya bekerja di universiti, bercuti hari ini, roboh semalam. Ini adalah contoh frasa kerja. Dan frasa adjektif contohnya sangat tinggi, merdu, besar dan mewah. Dan frasa yang keempat iaitu frasa sendi, contohnya di hospital. Kamu lihat di sini dia menggunakan kata sendi ya. Okey, untuk anak saya ke bank setiap pagi. Ini adalah contoh-contoh frasa. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi. Dan kamu mesti ingat pola ayat dasar terbahagi kepada 4. Dia gabungan frasa nama dengan frasa nama. Frasa nama boleh digabungkan dengan frasa kerja. Pola yang ketiga iaitu frasa nama digabungkan dengan frasa adjektif. Dan pola yang keempat iaitu frasa nama digabungkan dengan frasa sendi. Okey, contohnya yang pertama, pola yang pertama. Frasa nama, subjek plus frasa nama, predikat. Contohnya apa? Ayah saya pegawai bank. Ayah saya ialah subjek, ya, frasa nama. Pegawai bank juga merupakan frasa nama yang boleh terdiri daripada predikat. Yang boleh menjadi, yang boleh menjadi predikat. Okey, contohnya saya hendak menerangkan ayah saya sebagai apa? Ayah saya pegawai bank. Ya, predikat ialah unsur yang menerangkan subjek.
Okey, contoh pola yang kedua iaitu frasa nama plus frasa kerja. Contohnya, pegawai bank, subjek, predikatnya apa? Bercuti hari ini. Bercuti hari ini ialah predikat. Bila kita lihat predikat ini, dia dalam kategori apa? Kategori frasa kerja. Okey. Dan yang ketiga iaitu pola frasa nama digabungkan dengan frasa adjektif. Subjeknya apa? Rumah itu. Rumah itu ialah subjek. Predikatnya besar dan mewah. Okey, besar dan mewah ialah predikat. Okey, predikat tetapi dia dalam kategori apa? Frasa adjektif. Dia menerangkan rumah itu. Okey, dan yang keempat ialah pola frasa nama digabungkan dengan frasa sendi. Okey, contohnya ayah saya ialah frasa nama. Dia dalam kategori subjek. Predikatnya apa? Di hospital. Di hospital. Di hospital ialah predikat dan ia di bawah kategori frasa sendi. Ya? Okey, saya ulang lagi sekali. Pola ayat dasar terbahagi kepada 4 iaitu frasa nama digabungkan frasa nama. Pola yang kedua, frasa nama digabungkan dengan frasa kerja. Pola yang ketiga, frasa nama digabungkan dengan frasa adjektif. Dan pola yang keempat ialah frasa nama digabungkan dengan frasa sendi. Keempat-empat pola ini membentuk satu ayat dasar. Ya, ayat yang paling mudah. Baik, seterusnya kita beralih kepada topik susunan ayat. Baik, topik susunan ayat ini kita akan lihat dari segi ayat tunggal. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu dibina daripada satu subjek dan satu predikat. Okey, saya ulang lagi sekali. Ayat tunggal maksudnya ayat yang hanya ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Contohnya, ayah saya membeli kereta. Ayah saya ialah satu subjek. Betul kan? Membeli kereta ialah satu predikat. Maka ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat dipanggil sebagai ayat tunggal. Okey? Dan kamu mesti ingat sampai bila-bila formula untuk ayat ialah subjek ditambah dengan predikat, kita dapat membentuk ayat yang sempurna. Ingat sampai bila-bila ya. Okey. Dan dalam topik susunan ayat ini, kita akan lihat dua jenis susunan. Okey, dua jenis susunan. Okey, yang pertama iaitu susunan biasa. Susunan biasa iaitu dimulakan dengan subjek diikuti oleh predikat. Susunan yang kedua ialah susunan songsang. Susunan songsang ini maksudnya keseluruhan predikat di hadapan dan diikuti oleh subjek. Okey, kita lihat contohnya di sini. Okey, yang pertama sekali iaitu susunan biasa dimulakan dengan subjek dan diikuti oleh predikat. Contohnya, orang itu, subjek. Sangat rajin, predikat. Okey, surat ini, subjek. Daripada kawan baiknya, predikat. Ini adalah susunan biasa. Dimulakan dengan subjek, diikuti oleh predikat. Okey, sekarang kita lihat susunan songsang pula. Okey, susunan songsang, keseluruhan predikat dibawa ke hadapan dan diikuti oleh subjek. Okey, contohnya, sangat rajin orang itu. Sangat rajin orang itu. Keseluruhan predikat di hadapan diikuti oleh subjek. Maka ia dikenali sebagai susunan songsang. Okey? Okey, contoh ayat yang kedua. Daripada kawan baiknya surat ini. Okey, kamu lihat keseluruhan predikat di hadapan diikuti oleh subjek. Okey?
Baik, tadi sudah pun kita lihat proses pembinaan ayat, mesti kata-kata digabungkan menjadi frasa, dan daripada frasa, dua frasa digabungkan menjadi klausa, dan klausa ditambah dengan huruf yang betul dan tanda baca yang betul untuk membentuk ayat. Okey, ini adalah proses pembentukan ayat. Seterusnya kita lihat sesuatu ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Okey, dan seterusnya kita lihat pola ayat dasar. Pola ayat dasar terbahagi kepada 4. Apa dia? Frasa nama digabungkan dengan frasa nama. Yang kedua, frasa nama ditambah dengan frasa kerja. Pola yang ketiga, frasa nama ditambah dengan frasa adjektif, dan pola yang keempat iaitu frasa nama ditambah dengan frasa sendi. Dan sebelum ini kita juga lihat susunan ayat. Susunan ayat terbahagi kepada dua. Apa dia? Susunan biasa dan juga susunan songsang. Okey, sekarang kita akan lihat jenis-jenis ayat. Sebelum ini kita sudah pun pandai membina satu ayat yang gramatis. Sekarang kita hendak klasifikasikan ayat ini tergolong dalam jenis ayat apa. Okey? Baik, jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu ini terbahagi kepada 4. Ya, 4 yang paling mudah. Apa dia? Iaitu ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya dan juga ayat perintah. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata. Ayat penyata bermaksud ayat yang menyatakan atau memberikan keterangan. Dalam bahasa Inggerisnya iaitu statement. Okey, contoh ayat di sini, kami sekeluarga melancung ke Taiwan. Ini adalah contoh ayat penyata, ya, statement. Okey, seterusnya ayat seruan. Ayat seruan bermaksud menyampaikan perasaan menggunakan dan biasanya menggunakan tanda seru. Kalau dalam sesuatu ayat kamu lihat tanda seru, ia bermaksud itu adalah ayat seruan. Okey? Contoh ayat di sini ialah amboi, cantiknya gadis itu. Okey? Seterusnya ialah ayat tanya. Ayat tanya biasanya kita gunakan untuk bertanyakan sesuatu. Kita hendak bertanya soalan. Okey? Dan biasanya bila kita tanya soalan, kita akan menggunakan apa? Tanda soal. Okey? Contoh ayatnya di sini, bas itu sudah bertolak. Bas itu sudah bertolak. Dengan intonasinya bertanya soalan. Bas itu sudah bertolak? Okey. Dan seterusnya ialah ayat perintah, iaitu menimbulkan tindakan. Ayat yang menimbulkan tindakan, action, atau memberikan arahan. Contohnya, sila pakai topi keledar. Sila pakai topi keledar. Okey, ini adalah contoh-contoh jenis ayat dalam bahasa Melayu. Baik, kita lihat secara lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata. Okey, biasanya ayat penyata dia dalam bentuk pernyataan, statement. Dalam bahasa Inggeris ialah statement. Dan dia selalunya diakhiri dengan tanda nokta. Dan ayat penyata biasanya bertujuan untuk menyampaikan maklumat, dan ia juga dikenali sebagai ayat keterangan. Kita memberikan keterangan atau menjelaskan sesuatu. Contoh ayat penyata di sini, contohnya, kelas BKA, bahasa kebangsaan A, BKA, akan dijalankan pada setiap hari Isnin. Ini adalah ayat penyata, memberikan penerangan, menyatakan sesuatu. Okey, contoh ayat yang kedua, ayah Steven bekerja sebagai pegawai polis. Contoh ayat penyata. Okey, kita lihat ayat seruan. Ayat seruan biasanya digunakan dalam intonasi tinggi atau rendah. Okey, dan biasanya ayat seruan bertujuan untuk menyampaikan emosi. Okey, menyampaikan perasaan anda. Contohnya sama ada anda gembira,
sedih, benci, marah atau lain-lain. Okey? Dan biasanya ayat seruan paling mudah untuk kamu kenal pasti. Ayat seruan akan didahului oleh kata seru. Okey, apa dia kata seru? Ini contoh-contoh kata seru yang saya sudah sertakan bersama dalam video ini. Okey, dan ingat kalau ayat seruan pasti diakhiri dengan tanda seru. Okey, contoh ayat seruan di sini iaitu, aduh, sakitnya perut saya. Kalau kamu lihat, dimulakan dengan kata seru dan ada juga tanda seru. Okey, Cheese, berani sungguh budak itu melanggar kereta saya dengan perasaan marah, ya. Miss Fisha ni tak cukup perasaan marahnya. Okey, yang ketiga, nah, ambillah duit kamu. Okey, oh, itu rupanya pensyarah kelas bahasa kebangsaan A. Okey, maksudnya kamu tiba-tiba teringat sesuatu. Okey, so ini adalah contoh-contoh ayat seruan. Baik, sekarang kita lihat jenis ayat yang ketiga iaitu ayat tanya. Okey, ayat tanya paling mudah untuk kamu faham iaitu biasanya ayat tanya kita gunakan untuk bertanya sesuatu. Okey, dan ayat tanya ini terbahagi kepada dua bentuk. Bentuk yang pertama iaitu ayat tanya dengan menggunakan kata tanya. Dan ayat tanya yang kedua iaitu tanpa menggunakan kata tanya. Okey, sekarang kamu perlu tahu contoh-contoh kata tanya yang biasanya digunakan dalam ayat tanya. Okey, contohnya apa, berapa, mana, siapa, bagaimana, bila, mengapa dan juga kenapa. Ini adalah contoh-contoh kata tanya. Okey, sekarang kita lihat bentuk ayat tanya yang pertama iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Okey, contohnya pertandingan itu sampai bila? Bila kita menggunakan kata tanya. Okey, siapakah yang makan sushi saya? Siapakah yang makan sushi saya? Okey, ini contoh ayat yang menggunakan kata tanya. Okey, sekarang kita lihat bentuk yang kedua iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Iaitu contohnya, itu rumah Jason. Tanpa menggunakan kata tanya dan kita ubah intonasi kita dengan agak yang tinggi sedikit. Okey, dengan nada yang kemusykilan, dengan nada yang menunjukkan kemusykilan, kita tanya, itu rumah Jason? Okey, contoh, baju itu sudah kering? Okey, dengan nada yang berbeza, tanpa menggunakan kata tanya, kita juga boleh bertanya soalan. Okey? Baik, jenis ayat yang keempat ialah ayat perintah. Biasanya ayat perintah bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Okey, membawa sesuatu pergerakan. Okey, dan ayat perintah ini terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama ialah ayat suruhan, yang kedua ialah ayat larangan, yang ketiga ialah ayat permintaan dan yang keempat ialah ayat silaan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengenal pasti sama ada ayat tersebut ialah ayat suruhan, sama ada ayat larangan ataupun ayat silaan. Okey? Okey, kita lihat yang pertama iaitu ayat suruhan. Ayat suruhan biasanya digunakan untuk memberikan perintah atau arahan. Okey, dan tipsnya di sini. Setiap jenis ayat perintah ini ada tips. Okey, dimulakan dengan kata kerja. Okey, mari kita lihat contohnya. Okey, contoh ayat suruhan. Siapkan tugas kamu dengan segera. Okey, kalau kamu lihat, ayat suruhan ini dimulakan dengan kata kerja. Okey, yang kedua, ayat perintah yang kedua iaitu ayat larangan. Ayat larangan biasanya digunakan untuk melarang kamu daripada membuat sesuatu. Okey, dan biasanya kita akan menggunakan perkataan jangan dan juga usah. Usah maksudnya jangan juga, ya, jangan ataupun usah. Contohnya, contoh ayat, jangan buang sampah di sini.
Jangan buang sampah di sini. Kalau kamu lihat, ayat ini dimulakan dengan ayat larangan. Kata larangan iaitu jangan. Okey, dan contoh yang ketiga iaitu ayat silaan. Ayat silaan biasanya kita menjemput seseorang dengan sopan, ya, dengan hemalah, dengan berhemah, dengan baiknya kita mempersilakan seseorang. Okey, contohnya ia akan menggunakan perkataan sila, jemput, mari dan sudi. Kalau kamu lihat perkataan-perkataan ini di awal ayat, ia bermaksud tergolong dalam ayat perintah. Jenis apa? Jenis ayat silaan. Okey, mari kita lihat contohnya. Sila isikan borang ini. Sila isikan borang ini. Ini adalah contoh ayat silaan. Okey, yang terakhir iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan biasanya bertujuan untuk meminta tolong daripada seseorang. Dan biasanya kita akan menggunakan tolong, harap ataupun minta. Okey, contoh ayatnya iaitu tolong tutup pintu itu. Tolong tutup pintu itu. Okey, ini adalah contoh ayat perintah, jenis ayat permintaan. Okey. Secara konklusinya, dalam bab 3.2, kita telah pun belajar sintaksis iaitu proses pembinaan ayat. Okey, so proses pembinaan ayat ini melibatkan formulanya apa dia? Formulanya subjek ditambah predikat baru kita dapat membentuk ayat yang gramatis. Dan dari mana kita dapat subjek dan predikat ini? Subjek dan predikat kita dapat daripada pola ayat dasar. Ingat, FN plus FN. FN ditambah dengan frasa kerja, FK. Yang ketiga, FN frasa nama ditambah dengan frasa adjektif. Dan yang keempat, FN frasa nama ditambah dengan frasa sendi. Okey? Dan selepas kita membina ayat, kita juga belajar tentang susunan ayat. Sama ada susunan biasa ataupun susunan songsang. Dan akhir sekali kita juga telah melihat jenis-jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya dan ayat perintah. Okey? Sampai di sini sahaja video pada hari ini dan di dalam kelas nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang ragam ayat dan juga ayat maju. Sekian, terima kasih.